Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar subjek Jawi dalam tajuk tanda baca. Apa yang dimaksudkan dengan tanda baca? Apa tanda baca tu? Okey, dengar betul-betul ni ya. Tanda baca ialah tanda khas yang digunakan bagi memahami ayat dengan jelas. Maknanya tanda baca ni adalah tanda-tanda khas, tanda yang khusus untuk kita memahami ayat tersebut. Sama ada ayat tu dia nak tanya ke, ataupun dia nak beritahu ke, ataupun dia nak menceritakan ke, atau sebagainya. Okey, itu adalah maksud tanda khas. Supaya mudah untuk kita, bila kita letakkan tanda-tanda tersebut, kita boleh memahami ayat itu. Okey, kita boleh baca dengan intonasi yang betul, kan? Okey, itu maksud tanda baca. So, ada berapa tanda baca yang kita akan belajar? Dalam tajuk ini, kita akan belajar ada 6 tanda baca. Yang pertama adalah tanda noktah. Tanda noktah. Macam mana rupa tanda noktah tu? Okey, tanda noktah adalah tanda yang titik sahaja. Bila masa nak gunakan dia? Kita akan gunakan tanda noktah pada akhir ayat yang lengkap. Contoh, kita bina ayat, saya suka makan nasi. Okey, bila kita nak putuskan, maksudnya kita nak berhenti kat situ, kita nak nyatakan yang kita suka makan nasi, kita akan letakkan tanda noktah di belakang supaya orang yang baca pun boleh baca dengan intonasi yang betul, supaya dia boleh sambung. Bila dia ingin sambung ayat seterusnya, dia tahu dekat mana dia nak berhenti. Okey. Yang kedua, bila tanda singkatan organisasi. Organisasi ni maksud dia satu organisasi yang contohnya tentera laut, organisasi tentera laut, ataupun kabinet punya organisasi, apa-apa saja organisasi, sekolah ke, PIBG contohnya, kan. Okey, so saya bagi satu contoh sini. TLDM. Okey, TLDM ni adalah singkatan. Ingat bila kita nak gunakan tanda baca yang kedua tadi, yang pertama tadi dia kata bila ayat yang lengkap, yang kedua dia kata tanda singkatan organisasi. So TLDM adalah singkatan bagi Tentera Laut Diraja Malaysia. Okey, T maksud tentera, L laut, D diraja, M tu Malaysia. So disingkatkan sebab bila nak letakkan dia panjang, bila nak tulis dia dengan ayat yang penuh, dengan nama yang penuh, dia panjang. So dia ambil singkatan jadi TLDM. So kalau kita nak jawikan dia, kita boleh tulis, kita akan tulis dia dengan huruf seperti itu juga. Okey, contohnya T jadi huruf Ta. So macam mana nak letak, macam mana nak bezakan dengan huruf seterusnya? Kita perlu letakkan noktah. L pula huruf lam, kemudian titik. Kita nak letak satu-satu tu, singkatan huruf tu kita perlu letakkan titik. Lepas ta titik, lepas lam titik, lepas tu di huruf dal, kemudian titik, kemudian huruf mim. M kan huruf mim. Okey, so itu adalah ejaan bagi TLDM. Okey, ingat tanda noktah yang pertama tadi, akhir ayat yang lengkap perlu letakkan noktah, kedua perlu letakkan pada tanda singkatan organisasi. Yang ketiga, bila nak letakkan tanda noktah, adalah tanda selepas setiap nombor senarai. Contohnya kita nak senaraikan apa? Kita nak senaraikan, Ustaz nak bagi contoh yang next. Contoh kita nak senaraikan nombor. Kita ada contoh. Okey, dalam soalan dia kata berikan tiga panca indera. Apa yang dimaksudkan panca indera? Senaraikan 3 panca indera yang kita miliki, contoh. So kita letakkan satu. Selepas letak satu, kita perlu letakkan noktah, kemudian tulislah apa? Mata. Okey, yang kedua, apa panca indera lagi kita? Okey, contohnya kita letakkan nombor 2. Okey, perlu letakkan titik, noktah, kemudian baru tulis. Okey, faham? Supaya kita mudah untuk tahu, oh ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang seterusnya. Okey, so itu adalah penggunaan tanda noktah yang betul bila masanya kita perlu letakkan tanda noktah. Okey, so seterusnya yang kedua adalah tanda seru. Macam mana rupa tanda seru tu? Okey, mari kita tengok tanda seru. Bentuk dia seperti ini.
itu adalah tanda seru. Kita biasa jumpa tanda tu. Bila jumpa tanda tu maknanya mesti orang akan bercakap dengan nada yang tinggi sedikit. Okey, bila nak letakkan tanda seru? Okey, tanda seru ni tanda untuk melahirkan sesuatu perasaan. Okey, seperti marah, geram, takjub. Takjub ni maksud dia excited lah dan sebagainya. Okey, dia terbahagi kepada dua. Ayat yang pertama, ayat yang didahului kata seru. Okey. Ayat yang didahului kata seru. Yang kedua, ayat yang tidak mengandungi kata ayat seru. Contohnya, okey, ayat yang didahului dengan kata seru tu contoh dia yang ada amboi, wah, lagi cheese contoh. Okey, itu adalah kata seru. So bila kita jumpa itu, kita akan letakkan kata-kata tersebut. Okey, amboi, kita letak koma dulu. Kemudian kita kata besarnya, dia kata besar rumah awak. Contoh ya. So selepas bila kita nak berhenti kat situ, kita perlu letakkan tanda seru. Ingat yang pertama tadi kan, bahagian yang pertama, ayat yang didahului kata seru. Kata seru tu yang ini. Okey, amboi, cheese. Kalau kamu jumpa macam tu, di hujung ayat tu mesti letak tanda seru. Okey. Yang kedua pula adalah ayat yang tidak mengandungi kata seru. Contohnya bila kita menjerit, nak minta tolong kan, tolong. Dia tak bermula dengan kata seru, betul tak? Dia tak mula dengan kata seru, betul? So kita akan, contohlah kita menjerit, tolong. Selepas ayat tu, lepas kita menjerit tu, kita perlu letakkan tanda seru. Kalau kita menjerit lagi 2 kali, contoh dalam ayat tu, kita perlu letak juga tanda seru tu lagi. Okey? Faham? So, itu adalah penggunaan kata seru. Seterusnya pula, kita masuk tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah tanda pengikat kata. Apa tu tanda pengikat kata? Mari kita tengok. Pengikat kata. Okey, apa itu tanda pengikat kata? Macam mana bentuk dia? Bentuk tanda pengikat kata adalah seperti yang Ustazah tunjukkan di atas ini. Ini adalah pengikat kata. Okey, rupanya macam ni tau. Pengikat kata ni, inilah. Ini adalah tanda pengikat kata. Bila kita nak letakkan tanda pengikat kata, tanda mengapit cakap. Tanda mengapit maksudnya kita nak apit lah. Kita nak letakkan macam mana ya? Macam imbuhan apitan. Dia ada diapit di hadapan dan diapit di belakang. Ayat di tengah-tengah tu terapit. Ibarat macam tu lah. So bila kita nak menyatakan ayat yang di tengah-tengah tu, kita perlu letakkan tanda pengikat kata. Okey, tanda mengapit cakap, ajuk dan petikan langsung. Okey, daripada bahan bertulis. Contohnya, kamu hendak ke mana? So, contohlah, biasanya dalam dialog lah kan, kalau nak cerita. Ibu menyuruh kamu ke kedai, contoh. Dalam kurungan tu, dalam pengikat kata dia cakap tu, tapi selepas itu dia kata ibu. So, dia kata macam tu. Okay? Yang seterusnya dia kata tanda mengapit istilah yang mempunyai erti khusus. Contohnya, yang khusus ni, Ali sedang membaca glosari kitab. Okey, contoh. Biasanya kalau kita nak tulis perkataan contohlah, kita tulis dalam bahasa Melayu karangan. Okey. Saya menulis, ini contoh ya, menggunakan bahasa, kita nak, maksudnya kita nak orang kata fokus kepada ayat tersebut, kita letakkan tanda pengikat kata. Standard. Orang yang baca pun dia boleh faham. Oh, dia nak fokuskan kepada perkataan standard. Apa itu standard? Contoh. Okey, itu adalah contoh penggunaan pengikat kata yang kedua. Yang ketiga, tanda mengapit jadual rancangan, karangan, puisi atau bab buku yang digunakan dalam ayat. Contoh, segmen nota ditayangkan pada jam. Dia macam tu. Okey, hampir sama dengan yang tadilah. Okey, ini tanda pengikat kata ni kita nampak ada 2 kan? Ada 2, maksudnya 2 di hadapan, 2 di belakang. Okey, tapi ada juga tanda pengikat kata yang tunggal, maksudnya ada satu sahaja di hadapan dan satu ada di belakang. Okey, digunakan, kalau yang tanda tunggal tadi tu, pengikat kata tunggal, digunakan pada ayat yang sudah diapit oleh tanda pengikat kata. Contohnya,
rujuklah. Macam kata-kata tadi, contohlah. Rujuklah Al-Lughatul Arabiyah, buku Al-Lughatul Arabiyah contoh. So kita nak letakkan ayat tu dah diapit. Dia ada pengikat kata dah ada 8. So bila ayat yang di dalam ayat yang terapit tadi, yang diletakkan pengikat kata tu, kita nak fokuskan pada satu perkataan yang kita nak fokuskan, kita perlu letakkan tanda pengikat kata yang tunggal. Okey? Itulah maksud dia. Seterusnya, tanda yang keempat kita akan belajar adalah tanda koma. Ustaz suka sebut dengan orang kata bahasa baku, sebab Ustaz kan orang Sabah, so Ustaz akan sebut. Ada yang Ustaz dengar disebut koma, tapi Ustaz suka sebut dengan perkataan yang baku, sebab Jawi kita macam kita belajar bahasa Melayu, seolah-olah macam tu. Okay, so koma. Bila nak guna tanda ni, macam mana bentuk dia? Okay, tanda bentuk dia adalah yang macam ni. Kalau dalam Jawi bentuk dia macam ni tau. Dia orang kata kepala ke bawah, ekor ke atas. Macam tu kan. Okay, kalau dalam Jawi dia tanda macam tu. So bila nak gunakan dia, bila masa yang pertama, tanda koma digunakan pada tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Contohnya, 1, kita nak kata saya suka makan nasi. Saya suka makan nasi. Lepas kita nak cakap lebih daripada dua benda kan. Nasi, contohnya lebih daripada 2. Nasi, ikan dan telur. Contohnya, kita nak memberitahu tentang sesuatu perkara, sesuatu benda yang kita nak sebut lebih daripada 2. Okay, contoh nasi, telur dan lepas nasi perlu ada koma. Kalau ada lagi kita nak cakap selepas itu, belum habis lagi, kita letakkan koma lagi. Tapi kalau dah nak habis, kita akan cakap lah dan telur, macam tu. Okay? Contohnya lagi, seterusnya dia kata bila nak letakkan tanda koma ni adalah tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Contohnya wah. Macam tadi itulah kata seru tadi kan yang saya bagi tahu. Ada kata apa? Kata seru yang amboi. Lepas kata-kata seru tu amboi, cheese, apa semua tu kita perlu letakkan tanda koma selepas dia. Okey, di hujung ayat tu baru letak tanda seru. Okey. Seterusnya dia kata tanda koma digunakan ketika tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Contohnya rambutan, betik, hampir sama dengan yang first tadi Ustaz beritahu lah. Dan tanda koma digunakan pada tanda memisahkan pantun, khususnya baris pertama dan ketiga. Okey, contoh pantun. Pulau Pandan jauh ke tengah. Contoh. Letak koma. Kemudian apa orang kata? Perenggan kedua. Gunung Daik bercabang 3. Okey, tanda koma. Seterusnya yang ketiga pula. Hancur badan dikandung tanah. Contoh, koma. Budi yang baik dikenang juga. So, di hujung yang terakhir tu baru kita letakkan noktah. Kalau selagi ada pantun dengan ada pantun yang seterusnya, ada perenggan seterusnya, kita perlu letakkan koma di hujung sahaja. Faham? Okey, itu adalah contoh penggunaan tanda koma. Seterusnya, tanda yang kita akan belajar adalah tanda titik bertindih, ataupun orang sebutkan dia sebagai noktah bertindih. Noktah bertindih. Kalau saya sebut, biasanya titik bertindih. Macam mana rupa noktah bertindih tu? Sini saya tunjuk. Noktah bertindih adalah ini. Tak boleh pula ya. Yang ini. Ini adalah noktah bertindih. Nampak? Yang Ustazah letakkan tanda noktah bertindih tu, itu adalah yang Ustazah warnakan dengan warna kuning tu, itu adalah noktah bertindih. Bila nak letakkan noktah bertindih ni? Pada tanda untuk menulis dialog. Contohnya, kita dialog kan dia bercerita lebih daripada seorang, betul tak? Contohnya Zainab bercerita dengan Ali. Okey, Zainab. Okey, dia kata Zainab. Zainab maksudnya dia tak titik bertindih. Apa maksud dia? Maksud dia Zainab yang tengah bercakap. Zainab kata, kamu sudah makan, contoh ya. Kamu sudah makan, dia kata. Okey. Kamu sudah makan. Itu Zainab kata. Kemudian
Siapa? Ali pula jawab. Ali kata, kenapa perlu letakkan titik bertindih? Maknanya kita nak bagi tahu Ali yang tengah bercakap. Okey, so Ali kata, belum. Itu adalah contoh. So dalam dialog, bila kita nak letakkan nama orang tu, maksudnya untuk kita membezakan, oh ini adalah ayat, siapa yang cakap ni? Zainab. Oh ini adalah, okey, itu penggunaan titik bertindih yang pertama, nokta bertindih yang pertama. Yang kedua, tanda memperkenalkan atau menambah keterangan. Contohnya, rukun iman ada 6 perkara. Kita nak senaraikan rukun iman tu. Kan tulis, rukun iman ada 6 perkara. Letak nokta bertindih. Yang pertama, apa? Yang kedua, apa? Bila kita nak senaraikan, ada banyak perkara. Boleh faham? Okey. Seterusnya, bila nak gunakan tanda nokta bertindih, adalah tanda memisahkan nombor surah ataupun nama surah. Contohnya, surah, kita nak baca surah An-Nas. Contohnya, kita nak baca surah An-Nas, ayat ke berapa? Contohnya, kita nak tulis, kita kata, perlu baca surah An-Nas. Ayat yang ke berapa? Selepas tulis ayat nama surah tu, kita nak bagi tahu ayat ke berapa, kita letakkan titik bertindih. Barulah tulis ayat yang ke berapa, keempat ke, kelima ke. Okey? Itu penggunaan tanda nokta bertindih. Dan tanda baca yang terakhir adalah tanda apa? Tanda soal. Okey? Ustazah minta maaf, sepatutnya Hamzah tu Hamzah 3/4. 3 suku, tapi sebabkan telefon ni dia tak boleh letakkan 3 suku, so dia akan jadi macam tu. Okey, tanda soal. Macam mana tanda soal? Macam mana bentuk dia? Macam ni. Bila nak gunakan tanda soal? Bila masa tanda pada akhir tiap-tiap ayat tanya. Setiap kali kita nak bertanya, atau ayat tu kita nak nyatakan, nak beritahu perasaan kita nak bertanya, kita nak tanya sesuatu pada ayat itu, kita perlu letakkan tanda soal. Okey, sama ada ayat itu dimulai dengan kata soal ataupun tidak. Sama ada tanda soal ataupun tidak, kita perlu letakkan tanda soal. Contohnya, di mana kamu tinggal? Kita dah habis tanya kan, letak tanda soal. Tak boleh letak tanda nokta. Kalau letak tanda nokta, kita akan baca macam ni. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Dia tak jadi macam ni ya. Kita akan baca di lain. Okey. So, bila nak letakkan tanda soal ni, bila kita nak tanya sesuatu. Okey. So, itu adalah 6 tanda baca yang kita akan belajar pada hari ini. Sekian, terima kasih.